Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam kuliah hadis Riyadhus Salihin secara langsung di FB, di mana kuliah ini dianjurkan oleh muslimat masjid kata Biru Muslimat Biru Muslimat Masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Wanita Ikram Hulu Selangor. Ahlan wa sahlan semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita kesihatan, masa yang lapang untuk kita sama-sama memanfaatkan baki usia yang Allah kurniakan kepada kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, sebagaimana yang telah dinyatakan bahawa sesi ini adalah pengajian kitab hadis Riyadhus Salihin yang telah disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita akan sambung bab tawakal, bab yakin dan tawakal, di mana pada sesi lalu kita telah sampai hadis yang keempat, dan insya-Allah hari ini kita akan terus sambung hadis yang kelima. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ada di talian, sila share dan panggillah kawan-kawan yang belum masuk tu, bagi tahu bahawa kuliah dah mula ni, insya-Allah ya, ramai-ramai kita manfaatkan waktu ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala catat kehadiran kita sebagai ibadah dan memudahkan jalan ke syurga, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang kita selalu ingatkan, bahawa sesiapa yang mengikuti satu jalan, siapa yang keluar berjalan di satu jalan kerana mencari ilmu, Allah mudahkan untuknya jalan ke syurga, insya-Allah. Okey, kita akan terus masuk hadis yang ke-5, insya-Allah. Ya, muslimat daripada jamaah Masjid Batu 16 Rawang, semua dah masuk ke tu? Kalau belum, sila panggil kawan-kawan tu, ya. Begitu juga Wanita Ikram Hulu Selangor khususnya, ya, sila jemput kawan-kawan datang, sama-sama kita ambil manfaat daripada hadis-hadis yang akan disampaikan, insya-Allah. Okey, hadis yang kelima, insya-Allah. Siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, buka bab yakin dan tawakal, hadis yang kelima, insya-Allah. An Jabir, ya, An Jabir radhiyallahu anhu. Biasanya sebut radhiyallahu anhuma, sebab Jabir ni ayah dia pun Muslim, ya, Jabir bin Abdullah. Biasanya adab kita kalau sahabat tu anak dan ayah kedua-duanya Muslim, kita sebut radhiyallahu anhuma. Okay. Jadi Jabir ni, kalau siapa yang nak tahu, mungkin dah tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu, Jabir ni antara sahabat yang muda lah. Tapi apa kepentingan Jabir ni? Kalau kita ingat, Nabi SAW, baginda mengajak kabilah-kabilah Arab kepada Islam. Khususnya bila musim haji tu, orang Arab Jahiliah pun datang buat haji juga, sebab itu merupakan warisan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi khususnya setelah penentangan Quraisy semakin hebat dan Nabi
boleh dikatakan dah tak ada ruang dah nak meneruskan dakwah di Mekah ni. Maka Nabi cubalah mencari sokongan, peluang di luar kota Mekah. Jadi bila musim haji tu ramai kabilah dari pelbagai daerah datang, jadi Nabi akan jumpa setiap kabilah tu ajak kepada Islam, dan kita tahulah banyak kabilah yang Nabi jumpa dan macam-macam respon. Boleh dikatakan hampir semuanya tak menerima dakwah Nabi SAW. Sampailah pada tahun ke-11 Hijrah ya, pada musim haji, bukan 11 Hijrah, maaf, belum hijrah lagi ni. Ya, pada tahun ke-11 Nubuwah. Tahun ke-11 Nubuwah, maknanya tahun ke-11 baginda menjadi rasul setelah kewafatan Khadijah radhiyallahu anha, dan Nabi telah pergi ke setiap kemah kabilah-kabilah Arab ni, sehingga akhirnya baginda nampak ada sekumpulan manusia, ada 6 orang. Ya, ada 6 orang di Aqabah Mina tu. Bayangkan Nabi ni dia jumpa banyak dah kabilah, tapi semuanya tolak. Ya, last kali dia tengok ada orang kat situ, 6 orang tu, baginda tak putus asa dan tak rasa malaslah aku, dah lah banyak dah jumpa semuanya, tak ada yang ni bersama lah tu. Tak ada ya. Nabi terus juga pergi jumpa, dan ada 6 orang di situ. 6 orang. Jadi Jabir ni salah seorang daripada yang 6 tu. Ya. Jadi 6 orang ni dari mana? Daripada Yathrib. Mereka semuanya terdiri daripada Khazraj. Mereka sebenarnya dah habis dah kerja haji ni, dah nak balik dah ni. Jadi Nabi kata, kamu ni dari mana semua? Mereka jawablah, kami ni daripada Yathrib. Nabi kata, boleh tak duduk sekejap dengar apa yang aku nak sampaikan. Jadi Alhamdulillah Allah lembutkan hati nak duduk dengar apa yang Nabi cerita. Ya, Nabi pun ceritalah dia seorang rasul dan sampaikan dakwah Islam, ajak mereka masuk Islam, Masya Allah ya. Jadi tu kenapa mereka mudah faham apa yang Nabi sampaikan tu? Sebab mereka sebenarnya bertahaluf. Mereka ada, kata mereka kan di Madinah kan ada kaum Yahudi, dan mereka ni selalu gaduh walaupun ada persepakatan janji setia, tapi Yahudi ni tahu sajalah dia suka jadi batu api ya, menghasut orang Madinah ni bergaduh. Yathrib lah ketika itu, gaduh antara satu sama lain. Dan di antara perkara yang Yahudi selalu sebut, dia kata tak lama lagi Nabi terakhir akan bangkit. Bila Nabi tu bangkit, kami akan bersama Nabi lawan kamu. Jadi bila 6 orang ni dengar ini Nabi daripada Nabi, dan dengar apa yang disampaikan, baca Quran, ayat Quran semua, mereka kata ini agaknya yang selalu disebut-sebut oleh Yahudi kepada kita. Jadi sekarang kita dah jumpa Nabi tu, jadi kita jangan biarkan Yahudi mendahului kita. Jadi itu yang menyebabkan mereka mudah menerima dakwah Nabi SAW. Jadi mereka terus beriman. 6 orang ni semua beriman, Masya Allah. Dan salah seorangnya adalah ni Jabir ni. Ya, Jabir yang meriwayatkan hadis yang kita akan baca pagi ni. Itulah kelebihan Jabir ni. Ya. Dan banyak lagi lah kelebihan dia. Jadi mereka ni, 6 orang ni, dia memeluk Islam ketika itu, balik terus sebarkan, Masya Allah. Tak adalah ilmu banyak sangat kan. Balik tak bertangguh, terus menyebarkan Islam yang mereka baru dapat tu, Masya Allah ya. Jadi kalau kita tengok dalam senarai 6 orang ni, tak ada pula ayah Jabir ya. Tak ada ayah dia. Tapi ada riwayat mengatakan bahawa bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, jadi berlakulah
beberapa peperangan ya, kerana penentangan kabilah Arab di sekitar Jazirah tu. Dan Jabir ni seorang anak yang taat kepada ayah ya. Dia tak ikut serta dalam peperangan Badar dan Uhud kerana dia dilarang oleh ayah dia. Ayah dia suruh jaga adik-adik. Ya, dia ada adik-adik perempuan yang agak ramai, rasa kalau tak salah 6 orang. Jadi ayah dia nak pergi jihad dan dia tak bagi Jabir pergi, suruh jaga adik-adik. Jadi sebab tu Jabir tak ikut serta dalam 2 peperangan. Ya. Dan ayahnya syahid dalam peperangan Uhud. Setelah itu barulah dia tak ada orang halang dah dia nak pergi jihad. Dan selepas itu boleh dikatakan semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir tak ketinggalan. Dan nak tahu apa lagi Jabir ni, apa kita tahu sikit sebanyak ya, sirah sahabat ni masya-Allah jadi contoh kepada kita. Jadi selepas ayahnya tak ada kan, dia kan diamanahkan jaga adik-adik ni. Dia kahwin, dia jumpa Rasulullah tanya, Jabir dah kahwin ke belum? Dah. Jadi Rasulullah tanya, janda ke dara? Kemudian dia kata janda. Itulah ada hadis yang kata digalakkan pilih dara tu. Nabi kata kenapa tak pilih dara? Kan. Jadi tapi ada alasannya kenapa dia pilih janda. Sebab apa? Sebab dia ada adik-adik perempuan yang ramai. Jadi mungkin kalau dia kata kalau dia ambil anak dara, nanti duk bergaduh dengan adik-beradik dia je kan. Jadi kalau dia pilih janda tu orang yang dah dewasa dan ada pengalaman, boleh bantu dia untuk jaga adik-adik dia. Tengok tu, dia buat keputusan dia kahwin pun memikirkan tentang kepentingan untuk jaga adik-adik dia, masya-Allah kan. Jadi dia tak fikir kesenangan dan keseronokan diri dia saja. Itu antara Jabir, kebaikan sirah Jabir lah untuk sama-sama kita renung macam mana mulianya hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga kita dapat mencontohi sebahagian kebaikan mereka, kalaupun tak semualah ya, insya-Allah. Kalau boleh nak ikut semualah, betul tak? Okey, apa hadisnya? Itu baru sikit intro nak kenal Jabir. Jadi Jabir berkata, jadi hadis ni dia ada beberapa versi lah, Jadi kita baca semua ya. Kata dia, annahu ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakni Jabir ni dia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam qibala Najdin. Maknanya di bahagian Najd. Najd ni maknanya ada satu tempat lah. Najd ni biasanya dia kata tanah tinggi. Falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahum. Jadi selesai perang tu, bila dah nak berangkat pulang, Jabir pun ikut pulang lah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya peperangan ni dikenali sebagai Zatul Riqa. Nanti kita akan baca kenapa dinamakan sedemikian. Jadi apa yang dia nak selitkan dalam bab takwa ni ialah kisah yang berlaku ketika mereka berhenti dalam perjalanan pulang dari peperangan tu. Fa'adrakat humul qailah fi wadin kathiril idha. Jadi berjalan pulang ni mereka tiba waktu qailah ni maknanya yang berehat tengah hari gitu. Waktu tengah hari lah kan biasanya kita panggil apa, qailulah ya, nap, tidur tengah hari tu. Jadi waktu tengah hari tu tahulah panas kan, nak teruskan perjalanan. Jadi waktu tengah hari tu mereka sampai fi wadin kasiril idha. Jadi maknanya satu lembah yang banyak pokok. Jadi banyak orang kata ada pokok lah. Okey. Kemudian fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah berhenti kat situ. Wa tafarraqan nas yastazilluna bisyajar. Jadi dah berhenti tu masing-masing cari tempat berteduh lah. Nak cari mana pokok tempat nak berteduh, panas ni ya. Kemudian dia kata, dan wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah fa'allaqa biha saifahu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berhenti di bawah pokok samurah. Wallahu alam pokok samurah pokok apa, wallahu alam. Nama pokok lah ya, pokok samurah. Dan Rasulullah gantung pedang dia di pokok tu. Maknanya dia gantung kat dahan pokok lah. Kemudian maknanya Rasulullah bersendirian lah bawah pokok tu, sebab yang lain pun masing-masing cari pokok untuk berteduh. Wanimna naumatan. Jadi kami pun dah dapat bersandar kat batang pokok tu, dapat teduhan. Jadi mereka pun terlelap ya, tu maknanya wanimna naumatan. Jadi kami tertidurlah seketika. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Ya, dah terlelap tu, tiba-tiba kedengaran Rasulullah panggil mereka, panggil kami, dia kata panggil kami. Wa iza indahu a'rabiyun. Dan bila dengar Rasulullah panggil tu, pakat datanglah kerumun tempat Rasulullah ni. Jadi mereka datang ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iza indahu a'rabi. Tiba-tiba di sisi datang je, nampaklah ada seorang Arabi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arabi ni maknanya Arab Badui, ya, Arab Badui. Faqala, ya, kan. Ada Arabi faqala. Jadi ada Arabi di sisi Rasulullah, dan bila sahabat ni datang mengerumun, Rasulullah pun bersabda. Rasulullah kata, inna hadza ikhtarata alayya saifi wa ana naim. Rasulullah kata, ni Arabi ni dia hunus pedang aku kepadaku ketika aku sedang tidur. Jadi maknanya masa Rasulullah tertidur bersandar kat pokok tu, dia gantung pedang dia dekat dahan pokok. Jadi Arabi ni datang, dia ambil pedang Nabi, dia hunus pedang itu pada Nabi. Fastaiqaztu wa huwa fi yadihi sultan. Maknanya Nabi kata, aku tersedar dan pedang tu sedang terhunus di tangan dia, terhunus ke arah Nabi. Jadi wallahu alam, mungkin dia dah cuba nak tetap Nabi, tapi Allah halang, ataupun dia tak sempat bau hunus, Nabi dah tersedar. Kedua-duanya mungkin. Qala, jadi Nabi tersedar, tengok dia sedang menghunus pedang tu kepada Nabi. Maka dia tengok Nabi sedar, dia pun dia tanya apa? Man yamna'uka minni. Okey, sekarang siapa yang boleh halang engkau daripada aku? Arabi itu kata, maknanya siapa yang boleh halang Nabi daripada kena tikam pedang, kena penggal ke apa kan, pedang ke. Jadi okey, sekarang ni kan pedang di tangan aku dah terhunus macam ni, dah tak ada sarung. Jadi siapa yang boleh menghalang? Itu dengan penuh sombongnya agaknya lah, wallahu alam lah. Kita bayangkan lah orang pegang pedang kan, gini keram ni. Jadi Arab ini dia daripada kabilah yang Nabi meperangi. Sebab Nabi kan balik daripada satu peperangan tu. Jadi Arab ini termasuk kabilah yang Nabi perangi tadilah. Okay, tapi tak jadi perang lah, mereka semua lari ya. Man yamna'uka minni, siapa yang boleh menghalang kau daripada aku, maknanya daripada serangan aku lah maksudnya. Qultu, Nabi berkata, Allah. Kan, itulah tawakalnya tu. Kan, Allah salasa 3 kali. Dari 3 kali ni mungkin dia tanya 3 kali, Nabi pun jawab Allah. Siapa yang boleh tahan, boleh halang? Allah. Siapa boleh Allah, ataupun Nabi tu je Allah. Itu 3 kali. Jadi maknanya kemungkinan ya, mereka Arabi ditanya siapa boleh halang? Allah.
tanya lagi siapa boleh halang? Allah. Tanya lagi siapa boleh halang? Allah. Mungkin macam tu, maknanya dia soal 3 kali, Nabi pun jawab 3 kali. Ataupun dia tanya sekali je tapi Nabi terus sebut Allah 3 kali. Okey. Dan Nabi tak hukum pun dia. Kan? Walam yu'aqibhu. Jabir kata Nabi Nabi tak hukum. Masa tu dah selesailah adegan siapa yang boleh halang Nabi. Aku tu ini Nabi yang cerita kepada sahabat yang baru datang ni. Kemudian Jabir tambah Nabi cerita macam tu dan Nabi tak hukum pun Arabi tadi. Tak bunuh ke, tak tangkap ke. Ada je Arabi tu kat situ. Wajalasa, Nabi pun duduk daripada tadi baring tidur tu, dan dia dah duduk. Ini riwayat yang muttafaq alaih, maknanya yang sepakat antara Bukhari dan Muslim. Okey, ni satu versi. Okey, jadi wa fi riwayatin, dalam versi lain ya, dalam riwayat lain pula dia panjang sikit ceritanya, lebih terperinci. Okey, qala Jabir. Ni riwayat lain. Cerita samalah, cumanya ialah biasalah orang yang kutip riwayat ni disampaikan dengan bahasa dia sendiri ya, apa yang dia ingat. Okey. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi zatir riqa. Maknanya kami telah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Ar-Riqa, ya, peperangan Zatir Riqa. Zatir Riqa. Riqa ni sebenarnya makna dia boleh kata makna dia kain perca. Jadi kenapa peperangan ini dipanggil Zatir Riqa? Ia berlaku kalau ikut syarah kat sini pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi apa dia kata kenapa dipanggil Zatir Riqa ni? Zatir Riqa ni ada berbagai pendapat lah yang menyebut kenapa dipanggil Zatir Riqa ni. Pertamanya antara pendapat yang mengatakan sebab peperangan itu dinamakan Zatir Riqa ialah sebab mereka buat bendera daripada kain perca. Itu satu pendapat. Yang dibuat bendera daripada kain perca. Ada juga dikatakan bahawa tempat tu ada pokok yang dinamakan Ar-Riqa. Ada juga kata macam tu. Dan ada juga yang mengatakan bahawa di situ tempat peperangan itu ada bukit, di mana bukit itu dia berwarna-warni seperti ditampal dengan kain perca. Wallahu alam. Cantik sangat tu kan kalau ada bukit macam tu. Jadi nampak bukit tu warna-warni seperti ditampal dengan kain perca di tempat tu. Ni di luar Madinah lah kan, di semenanjung Arab tu jugalah. Okey, dan kalau ikut dalam Ar-Rahiqul Maktum, Ar-Riqa ni sebab apa? Sebab sahabat radhiyallahu anhum mereka pergi ke situ daripada Madinah ni. Mereka berjalan di seramai berapa? Dikata seramai lebih kurang adalah beberapa ratus tu tak jumpa pula, tak ingat pula berapa ratus orang. Tapi mereka cuma ada beberapa ekor unta untuk ditunggangi. Jadi satu ekor unta tu mereka bergilir 6 orang. Kalau masa perang Badar tu kita pernah dengar kan, dia ada unta dalam 70 ekor macam tu, orang 300. Jadi mereka gilir, satu ekor gilir 3 orang. Naik gilir-gilir, bukan naik serentak 3 orang tahu kan. Sekali naik seorang je. Jadi gilir orang ni naik, turun, naik pula yang kedua, turun, naik pula yang ketiga, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bergilir seekor unta dengan Ali dan seorang lagi nama pun lupa. Okey, jadi Zatul Riqa ni mereka bergilir
Dia kata 6 orang bergilir satu ekor. Dan jalan tu dia berkerikil. Batu-batu yang tajam. Jadi bila berjalan pijak batu-batu tu sampai luka kaki lah kan, meminjak batu kerikil tu. Ya. Jadi sampai luka kaki. Jadi bila luka kaki tu nak tahan sakit tu, balut luka dengan kain perca. Tu dipanggil zatul riqa. Itu salah satu pendapat yang mengatakan kenapa dia dinamakan zatul riqa ni. Wallahu alam ya, ada 4 tadi kan. Ada yang mengatakan sebab bendera dibuat daripada kain perca, ya, ada yang mengatakan bahawa ada pokok yang bernama ar-riqa. Ada yang mengatakan sebab kat situ ada bukit yang berwarna-warni seperti kain perca, dan ada yang mengatakan bahawa mereka menggunakan kain perca untuk membalut luka di kaki kerana terpijak batu-batu yang tajam. Okay. Mungkin semuanya betul kan, sebenarnya tak bercanggah antara satu sama lain pendapat tu. Wallahu alam. Tapi itu kita dapat bayangkan ya, bagaimana gigihnya sahabat radhiyallahu anhum berjuang untuk mempertahankan Islam ya. Sebab ini kabilah ni kira macam yang besar-besar tu dah tewas ya. Kalau berlaku dalam tahun ke-6 tu, tahun ke-5 berlaku perangan Ahzab kan, Khandak. Perangan Khandak tu kan maknanya Quraisy pun dah tewas kan bangsa situ. Jadi ada kumpulan kabilah Arab ni yang Badui ni, dia kata apa, mengacau perjalanan, merampas barang apa semuanya, buat kacau lah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak padamkan kekacauan yang berlaku tu. Nabi bawa adalah beberapa ratus orang, 400 ke 600 lupa pula ya. Jadi untuk menyerang mereka, untuk menghentikan maknanya kekacauan mereka. Jadi dalam peperangan ini jugalah diturunkan ayat solat syiddatul khauf ya. Jadi bila Nabi nak solat tu, jadi mak Nabi untuk supaya mereka tidak serang hendak, jadi tu Allah turunkan ayat solat syiddatul khauf dalam surah An-Nisa tu. Maknanya Nabi solat 4 tapi tentera solat 2 ya. Nabi solat 2 rakaat pertama, satu kumpulan ikut Nabi solat. Kemudian rakaat yang 2 lagi, bila 2 rakaat kumpulan ni bagi salam dan masuk pula kumpulan yang kedua yang belum solat tu. Itulah maknanya dalam keadaan syiddatul khauf pun jaga solat jamaah juga. Okey. Bukan kata solat sendiri-sendiri. Itu maknanya pentingnya dijaga solat jamaah tu. Okey. Itu kisah zatul riqa. Selingan-selingan lah ya. Jadi apa ceritanya? Sama je cerita tadi, cuma dia ada selit-selit lain sikit. Fa iza ataina ala syajaratin zalilatin taraknaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya berhenti. Sama je lah berhenti. Kemudian adalah dalam banyak pokok tu, ada pokok yang rindang, yang maknanya bayang dia lebih banyak, lebih redup lah kan, lebih redup bawah pokok tu. Jadi mereka mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarlah Nabi berteduh di bawah pokok ni. Macam itulah ya. Kemudian faja'a rajulun minal musyrikin, dan ketika Rasulullah berehat di bawah pokok tu, datanglah seorang musyrik. Ni dia tak sebut Arabi tapi musyrik daripada Arabi. Ni tak berbeza kan, sama je. Cumanya dia guna bahasa lain sikit tu je. Ya, faja'a rajulun minal musyrikin wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah. Jadi datang seorang lelaki musyrik, ketika tu pedang Rasulullah tersangkut di pokok. Fakhtaratahu, dia pun ambil pedang tu dan hunus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, takhafuni, kau takut? Kan, kau takut? Okey, qala la, Nabi kata tak takut. Faqala faman yamna'uka minni,
Maka Rasulullah, bila Rasulullah kata tak takut, jadi macam tak takut ni, pedang bunuh ni, siapa yang boleh menghalang kau daripada aku? Kan dia, sebab ialah orang tak beriman pada Allah kan, dia ingat yang akan mencederakan seorang tu pedang lah kan, yang ditakut adalah pedang tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan dia yakin bahawa tidak akan berlaku kemudaratan, kecederaan kalau bukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pedang dah dekat terhunus pun Allah tak izin, tidak akan mencederakan. Tu Allah, Rasulullah nak didik kita bahawa yang mencederakan kita ialah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun pedang dah dekat terhunus pun, kalau Allah tak izin tak akan cedera juga kan. Jadi dia kata, famayam, dah tanya takut tak? Tak takut dah. Macam mana boleh tak takut? Siapa yang boleh halang kamu daripada aku? Pedang dah terhunus ni. Jadi Rasulullah menjawab Allah. Kan? Allah. Itu satu riwayat, sama je tadi kan. Bahasa sikit panjang. Kemudian dalam riwayat lain pula, riwayat Abi Bakr Al-Ismaili dalam sahihnya, ni ada sikit lagi tambahan lagi. Faqala man yamna'uka minni, siapa yang boleh menghalang engkau daripada aku? Qala Allah. Nabi jawab Allah. Jadi ditambah selepas Nabi jawab Allah tu apa berlaku? Riwayat tadi tak ada dah, setakat tu je kan. Tapi bila dalam riwayat ni dia tambah, bila dia tanya man yamna'uka minni, siapa yang menghalang engkau daripada aku? Qala Allah, bila Nabi jawab Allah, fasaqata saifa min yadi. Saifu. Fasaqata saifu min yadi. Bila Nabi kata Allah je, terus jatuh pedang itu dari tangannya. Tiba-tiba je tergelonsor je pedang tu jatuh dari tangannya. Bukan dia lepas. Yalah macam kita terkejut kan, kita pegang benda-benda apa, terkejut je dengan sendirinya terlepas. Agaknya dia pun kaget. Allah terkejut, terus terlepas pedang tu dari tangannya. Bila terlepas, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saif. Rasulullah pun ambil pedang tu yang dah jatuh dari tangan musyrik tadi. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saifa. Rasulullah pun ambil pedang yang dah jatuh dari tangan musyrik tadi. Faqala, dia pun pegang, agaknya buat macam yang orang tu buat tadi lah, hunus. Man yamna'uka minni. Sekarang jawab, siapa yang boleh halang engkau daripada aku, daripada aku tikam kau. Macam mana? Rasulullah ada Allah kan. Tapi bila Rasulullah ambil pedang dan hunus kepadanya, Rasulullah tanya soalan yang sama. Jadi orang yang tak beriman apa lagi kan? Tak ada dah. Lalu dia pun berkata, kun khaira akhizin. Jadi dia kata, jadilah engkau orang yang sebaik-baik yang mengambil pedang. Maksudnya macam merayu, minta supaya tidak diapa-apakan lah. Kan? Sebab kalau Rasulullah nak bunuh dia, tak ada halangan dah. Tak ada siapa yang boleh menghalang dia daripada Rasulullah bunuh. Jadi dia pun tak boleh apa. Sekarang nyawa dia berada di, macam orang kata, berada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah nak, terus boleh pancung dia. Tapi dia kata kun khaira akhizin. Jadilah engkau sebaik-baik orang yang mengambil. Jadi maknanya tolong jangan bunuh aku, macam itulah. Ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ambillah kesempatan. Inilah pendakwah ya. Atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu nak mengucap tiada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah. Nak masuk Islam ke? Kan? Kita tengok ni pedang kat tangan Nabi ni. Kalau Islam tu boleh dipaksa, Rasulullah kata, okey, masuk Islam, kau tak aku bunuh. Boleh tak Rasulullah cakap macam tu? Tentulah boleh. Tapi Rasulullah tak buat begitu. Sebab apa? Sebab Islam ni bukan dipaksa, bukan paksaan. Tak boleh dengan kekerasan. Jadi Rasulullah kata, kamu nak tak mengucap? Nak tak mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah? Ini bukti nyata, bukti bahawa Islam ini bukan paksaan. Tapi
pilihan. Tanya dengan baik. Padahal boleh je, memang peluang lah kan. Okey, kamu dah nak bunuh aku tadi, kamu tak boleh bunuh sekarang, pedang di tangan aku. Kalau kau tak nak kena bunuh, masuk Islam. Boleh. Tapi Rasulullah tak buat begitu. Tanya, tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Kamu nak mengucap ke tiada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah? Qala la. Dia keadaan itu dia jawab tak tu. Kan? Tak terbuka hati dia nak terima. Jadi dia jawab la. Tak nak. Tapi apa dia kata apa? Walakinni u'ahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Tak nak masuk Islam, tak nak mengucap. Tetapi aku berjanji. Itulah kesan dia tengok layanan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak bunuh dia. Dia mengaku bahawa ni manusia yang baik. Jadi sebab tu walaupun dia tak nak ikut agama yang Nabi bawa, dia kata apa? Aku berjanji dengan engkau, u'ahiduka. Aku berjanji dengan engkau, alla uqatilaka. Aku tak akan memerangimu. Wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, dan aku tidak hendak bersama kaum yang memerangimu. Maknanya dia sendiri tak nak perang Nabi dah, dan kalau ada kaum nak perang Nabi pun, walaupun kaum dia sendiri, dia tak akan sertai lagi. Itu janji dia. Walaupun dia tak nak masuk Islam, tapi dia dah berjanji tidak akan sama sekali memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun bersama dengan kaum yang memerangi Nabi. Fa khalla sabilah. Rasulullah pun bebaskan dia. Itulah maknanya jelas bahawa pendakwah ni tugas dia hanya menyampai, tak boleh paksa. Walaupun ketika itu Rasulullah boleh nak melakukan kekerasan untuk paksa orang tu masuk Islam. Apalagi Islam satu agama yang benar, agama daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun Rasulullah tidak menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan cara memaksa. Walaupun di saat Rasulullah boleh menggunakan kekerasan itu. Fa khalla sabilah. Rasulullah bebaskan dia. Fa'ata ashabahu. Dia pun dah Rasulullah dah bebas tu pun pergilah jumpa kawan-kawan dia, geng-geng dia. Jumpa geng-geng dia, faqala. Apa dia kata kepada geng-geng dia? Ji'tukum min indi khairin nas. Aku balik, aku datang kepada kamu tadi daripada aku dah jumpa khairin nas, daripada sebaik-baik manusia, masya-Allah. Dan jadi maknanya ini dia tak beriman, tak nak, walaupun dia tak nak masuk Islam, tak nak ikut agama Nabi, tapi dia mengiktiraf kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah maknanya pentingnya seorang pendakwah ni berpegang kepada prinsip kebenaran, akhlak yang mulia. Jadi maknanya kalau orang tak nak ikut Islam tu, tak nak ikut apa yang kita bawa ni, bukan dengan alasan dia tak suka kita, bukan dengan sebab dia benci kita, ataupun bukan dengan sebab buruknya perangai kita, tapi kerana hatinya tak terbuka untuk menerima, tapi dia tetap mengiktiraf kebaikan dan kemuliaan akhlak pendakwah tu. Jadi di sinilah penting untuk kita contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi dalam kita nak menyampaikan Islam. Sentiasa jaga akhlak dan perangai, jangan dengan sebab keburukan akhlak kita menjadi penghalang untuk manusia menerima kebenaran Islam, menjadi penghalang daripada manusia melihat keindahan Islam itu. Jadi mereka nampak Islam itu baik, mereka nampak Islam itu indah, mereka nampak Islam itu benar melalui penyampaian kita, tutur kata kita, akhlak kita. Tetapi mereka tak terima kerana hati mereka tak terbuka itu. Jadi bukan kerana benci Islam, disebabkan buruknya perangai pendakwah. Auzubillah. Jadi apa kaitan cerita ni dengan bab yakin dan tawakal? Tu je, iaitu
yakinnya Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi dia, yang yang menentukan ajal dia. Jadi dia tak takut pada pedang, tak takut kepada senjata, tak takut kepada manusia. Yakin bahawa yang melindunginya Allah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan pedang itu yang meragut nyawa dia. Selagi mana tak sampai ajal, dia tak akan mati. Dan di mana pun Allah yang melindungi dia. Itulah pengajaran kita, ya. Kenapa Rasulullah tak lari? Macam lari dia tengah tidur kan. Jadi maknanya selagi kita ada daya untuk berikhtiar, kita ikhtiarlah. Tapi dalam keadaan kita tak ada upaya nak ikhtiar dah, nak lari mengelakkan diri, kita tetap yakin Allah yang melindungi. Kita tengok masa ikhtiar Rasulullah sampai solat pun dia tak solat dalam keadaan biasa kan. Solat syiddatul khauf. Maknanya kita terus solat ni Allah jagalah, tapi cara solat pun disesuaikan untuk mengelak daripada diserang hendak oleh musuh. Itu ikhtiar yang paling hebat tu. Kan. Tak adalah sampai kita solat tak kisahlah orang nak serang ke apa, tak. Nak ada strateginya untuk solat pun. Kenapa? Kerana kita mesti berikhtiar mengelakkan diri daripada diserang oleh musuh. Walaupun bukan kata tak tawakal ke apa. Itulah dia tawakalnya kan. Berikhtiar sedaya mampu. Tapi bila dah tak ada upaya nak ikhtiar, jangan putus harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap mengharapkan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, hari ni tak setting macam mana dia tak keluar pula komen ke soalan ke, ya. Minta maaf hari ni tak boleh nak jawab. Kalau ada soalan ke, ada komen ke, tak nampak apa-apa, ya. Jadi kejap tengok dekat tempat lain kalau nampak, ya. Soalan ke, ya. Minta maaf hari ni tak boleh nak jawab. Okey, tak ada soalan. Okey, insya-Allah ada sikit lagi masa kita baca hadis yang ke-6. Okey. Hadis yang ke-6. Okey, faham ya, insya-Allah, mudah-mudahan. Hadis yang ke-6, An Umar radhiyallahu anhu. Jarang terjumpa hadis daripada Umar, ya. Jadi ni An Umar radhiyallahu anhu. Hadis ni daripada Umar radhiyallahu anhu. Semua orang kenal Umar lah, tak bercerita Umar lah hari ni kan. Tadi cerita Jabir tu sebab mungkin jarang orang dengar nama Jabir. Okey, qala, Umar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum, sekiranya kamu tatawakkaluna 'ala Allah, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulih, dengan sebenar-benar tawakal. Sebenar-benar tawakal maknanya yakin betul-betul bahawa Allah yang menentukan rezeki kita, Allah yang menetapkan ajal kita. Tidak akan berlaku sesuatu musibah ke, suatu kebaikan ke, kecuali dengan izin Allah. Ya, bertawakal betul-betul kepada Allah, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar tawakal. Jadi apa dia kata haqqa tawakkuli ni, maknanya bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam semua keadaan. Dan yakin bahawa Allah yang memberikan apa yang Allah nak beri, dan Allah yang
menahan apa yang Allah nak tahan. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, la mani'a lima a'taita, tiada yang dapat menahan apa yang Allah beri, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Allah tahan. Ya, bertawakal sepenuhnya pada Allah. La razaqakum kama yarzuqut tayr, nescaya Allah akan memberi rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Pada burung. Macam mana tu? Beri kepada burung. Ya, beri rezeki kepada burung. Maknanya dia haiwan yang tak berakal pun Allah beri rezeki. Tapi macam mana tu? Burung kat mana ni? Burung duduk je dalam sangkar ke apa? Tak, ya. Tengok ni, ya. Taghdu khimasa. Taghdu khimasa, dia maknanya burung ni keluar pagi dalam keadaan perut kosong. Itu khimasa. Khimasa, bukan khimasa, ya. Khimasa, so, ya. Maknanya taghdu ni maknanya keluar pagi. Khimasa, dalam keadaan perut yang kosong. Wataruhu bitona, dan dia balik petang. Bitona maknanya perut penuh. Bitona, perut penuh. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Jadi maknanya burung ni Allah beri rezeki kepadanya, dia ikhtiar lah. Pagi-pagi dia keluar cari makan, balik perutnya dah penuh. Jadi maksudnya nak bayangkan kepada kita kena usaha pergi cari rezeki tu, tapi berusaha dalam keadaan kita yakin Allah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi akan dapat rezeki macam burung tu lah. Burung yang keluar dalam keadaan perut kosong tu balik dengan perut penuh. Jadi kenapa hari tu tak dapat rezeki? Mungkin ada sedikit kurang tawakal kepada Allah, ada sedikit kurang doa kepada Allah, atau sedikit kurang harap pada Allah. Wallahu alam, kita pun tak tahu kan. Tapi Nabi kata, kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, nescaya la razaqakum, Allah akan beri rezeki kepada kamu sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung yang keluar perut kosong balik perut penuh tu. Jadi dengan sendirinya kita faham makna tawakal ni bukan tak ada usaha. Bukan duduk rumah saja-saja tunggu je datang rezeki, bukan. Tapi macam burung tu lah, keluar carilah rezeki tu mana-mana yang boleh dicari. Jadi kita manusia lagilah pandai pada burung kan. Allah bagi akal, usahalah macam mana, tapi tawakal tu jangan putus. Jangan kita cuma berharap, yakin kepada kepandaian kita, kebijaksanaan kita, kekuatan kita, dengan kita lupa bahawa yang memberi rezeki itu siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berusaha dengan kudrat yang ada pada kita, dengan kepandaian yang ada pada kita, sambil tidak putus harap dan tawakal kepada Allah, dan yakin bahawa rezeki hanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri kepada siapa yang Allah nak beri, dan Allah tahan daripada siapa yang Allah nak tahan, kerana hikmah yang Allah tahu. Jadi walaupun mungkin tak dapat apa yang kita harap, tetapi usaha tu tak sia-sia. Apa makna tak sia-sia? Artinya setiap usaha kita tetap dicatat pahala. Terdapat pahala usaha tu, walaupun hasilnya tak sebagaimana yang kita harap, tak sebagaimana yang kita hendak. Kita harap dapat untung berganda-ganda, tapi hari tu untungnya sikit. Jadi kita usaha sama je. Katalah semalam kita kerja 6 jam, tapi keuntungannya berganda-ganda. Hari ni kerja 6 jam juga, tapi keuntungannya
sedikit. Tapi pahala kerja tu tetap sama semalam dengan hari ini. Jadi hasil itu adalah rezeki yang Allah beri kerana hikmah yang Allah tahu. Kenapa semalam dapat banyak, kenapa hari ini dapat sikit. Semuanya itu adalah dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dan pasti ada hikmahnya. Banyak syukur, banyakkan sedekah, kan, banyakkan infak. Dapat sikit pun syukur. Tapi infak kena beri juga. Sebab apa? Sebab bila kita keluarkan infak tu, dia akan menggandakan lagi keberkatan rezeki tu, walaupun tak bertambah yang 1,000 jadi 5,000 ke, tapi dia memberikan kita keberkatan kepada rezeki yang ada tu. Ya. Jadi itu maksudnya memberikan kita penjelasan yang sangat jelas. Makna tawakal itu tidaklah bermaksud duduk saja-saja tanpa usaha. Ya, tawakal bermakna berusaha dengan keyakinan bahawa hasilnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hadis yang ke-6 daripada Umar, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan katanya hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan. Okey, insya-Allah untuk hari ini kita berhenti dulu takat hadis yang ke-6. Kalau panjang usia kita akan sambung lagi bulan depan hadis yang ke-7 dan seterusnya, insya-Allah. Jadi saya tengok di apa ni, handphone kalau ada soalan, ya, sebab di komputer ni saya tak nampak soalan. Kalau ada soalan, ya. Okey. Tak nampak soalan, ya, tak nampak soalan. Okey, kalau tak ada soalan, kalau siapa nak tanya, saya tunggu sekejap lagi, sebab insya-Allah saya boleh tengok kat handphone ni kalau ada soalan. Cuma seorang je bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tak ada soalan nampaknya. Kita tutuplah dulu kali ini, ya, insya-Allah. Kalau panjang usia, kita jumpa lagi minggu depan dengan sambungan hadis yang ke-7 dan seterusnya, insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.